Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita teruskan kelas Bahasa Melayu kita dengan tajuk Keindahan Hutan Hujan Borneo. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks. Mari kita sama-sama kenali apakah itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Mari kita lihat contoh ayat aktif. Ali memijak kasut saya. Ali adalah pelaku, memijak adalah kata kerja aktif dan kasut saya adalah objek. Apabila dipasifkan menjadi kasut saya terpijak oleh Ali. Kasut saya objek berada di hadapan, kemudian diikuti oleh kata kerja pasif dan kata sendi serta di akhirnya oleh pelaku. Kasut saya terpijak oleh Ali. Berikut merupakan beberapa contoh kata kerja aktif yang dipasifkan. Mencuci menjadi dicuci. Membeli dibeli. Memberi diberi. Menjahit dijahit. Membalut dibalut. Seperti contoh yang kita lihat tadi, dalam ayat pasif, objek berada di hadapan kata kerja pasif, kemudian diikuti oleh kata sendi oleh. Mari kita lihat contoh ayat yang berikut. Buku-buku itu disusun oleh adik. Buku-buku itu adalah objek, disusun sebagai kata kerja pasif, diikuti oleh kata sendi oleh dan di akhir ayat diletakkan subjek ataupun kata nama. Contoh seterusnya, pasu ibu dijatuhkan oleh rakan saya. Pasu ibu sebagai objek dijatuhkan sebagai kata kerja pasif diikuti oleh kata sendi oleh dan subjek atau pelaku atau kata nama di penghujung ayat. Setelah mengetahui apa itu kata kerja pasif, mari kita beralih kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu pada muka surat 39 yang bertajuk Keindahan Hutan Hujan Borneo. Mari kita baca bersama-sama. Kita kenal pasti kata kerja pasif yang terdapat dalam petikan. Seterusnya kita bersama-sama cuba membina ayat menggunakan kata kerja pasif yang diberikan. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Kata kerja pasif yang terdapat dalam perenggan ini ialah betul, diberikan. Seperti yang murid-murid dapat lihat dalam paparan, diberikan disusuli dengan kata sendi oleh dan pelakunya di penghujung ayat. Kita juga diberikan kata kerja pasif diarahkan. Bagaimana untuk membina ayat murid-murid? Kita tulis dahulu diarahkan oleh. Siapakah yang diarahkan? Murid-murid. Siapakah yang mengarahkan? Cikgu Haris. Dan kita letak sedikit penerangan. Murid-murid diarahkan oleh Cikgu Haris supaya sentiasa mengutamakan keselamatan. Dalam konteks ini, murid-murid adalah objek dan Cikgu Haris adalah pelaku. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Kata pasif atau kata kerja pasif yang terdapat dalam perenggan ini ialah terpijak. Kata pasif yang mempunyai imbuhan awalan ter membawa maksud tidak sengaja. Dalam konteks ayat ini, laluan ini adalah objek. Penting untuk memastikan tumbuhan kecil ini adalah sedikit penerangan yang menerangkan objek. Terpijak oleh adalah kata kerja pasif dan pelakunya adalah pengunjung. Kita juga diberikan kata kerja pasif terlihat. Kita senaraikan dulu terlihat oleh. Apakah yang mereka terlihat atau apakah yang mereka lihat? Burung enggang. Burung enggang sebagai objek yang sedang bertenggek adalah penerangan yang menerangkan perihal burung enggang. Terlihat oleh adalah kata kerja pasif
dan pelakunya adalah mereka. Burung enggang yang sedang bertenggek terlihat oleh mereka. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Ekosistem ialah sistem yang melibatkan hubungan antara haiwan atau tumbuhan dengan alam persekitarannya. Dalam perenggan ini, ilmu tentang penjagaan alam sekitar sebagai objek diamalkan sebagai kata kerja pasif diikuti oleh kata sedi oleh dan murid-murid sebagai pelaku. Dalam kehidupan seharian adalah sedikit penerangan yang menerangkan tentang ayat. Kemudian kita diberikan kata kerja pasif dicatat. Kita tulis dulu dicatat oleh. Apa objek yang boleh kita masukkan dalam ayat ini? Betul, maklumat-maklumat penting dicatat oleh siapakah pelakunya? Murid. Dan sedikit penerangan di dalam buku catatan masing-masing. Maklumat-maklumat penting dicatat oleh murid di dalam buku catatan masing-masing. Tahniah murid-murid, kita telah sampai ke akhir pembelajaran. Untuk aktiviti seterusnya, cikgu minta murid-murid jawab buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 pada muka surat 46. Lengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Baiklah murid-murid, selamat menjawab. Terima kasih, tahniah dan kita jumpa lagi. Bye.